Buletin Didik 27 Oktober bersama saya Nohalifah Gani. Assalamualaikum dan salam hormat. Dakwaan terdapat amalan pemeriksaan HED secara fizikal dalam kalangan pelajar perempuan di Sekolah Kementerian Pendidikan KPM memandang serius perkara berkenaan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pihaknya komited dalam memastikan amalan itu tidak berulang sekiranya ia benar wujud di mana-mana institusi di bawah KPM. Beliau yang tiba dari Kuching, Sarawak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam telah mengadakan lawatan ke sebuah sekolah di setapak Kuala Lumpur bagi mendapatkan maklumat berhubung dakwaan terbabit. Datuk Dr. Razzie dalam hantarannya di Facebook juga berkata kedatangan beliau yang disertai Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid juga bertujuan mendengar penjelasan daripada pengetua dan guru sekolah terbabit. Tegasnya, KPM akan memperhalusi perkara berkaitan dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan selesa di sekolah dan asrama. Baru-baru ini, seorang pengguna menerusi ucapan di Twitter mendakwa seorang pelajar memberitahunya bahawa dia bersama kira-kira 30 pelajar lain berusia antara 18 dan 19 tahun telah dikumpulkan di sebuah kolej pada 18 Oktober lalu bagi menjalani pemeriksaan untuk membuktikan mereka sedang dalam HED. Kementerian Pendidikan tidak mewujudkan mata pelajaran khusus berkaitan pengurusan kewangan sebagai mandatori buat masa ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Ma Hang Soon bagaimanapun berkata, walaupun tiada pengajaran khusus berhubung subjek pengurusan kewangan di sekolah, namun elemen itu dididik kepada pelajar melalui 6 elemen melalui subjek teras dan elektif. Terdapat 6 elemen pendidikan kewangan yang diintegrasikan dalam kurikulum persekolahan iaitu yang pertama, wang sumber pendapatan dan kerjaya. Kedua, tanggungjawab dan membuat keputusan kewangan. Ketiga, pengurusan dan perancangan kewangan. Keempat, simpanan dan pelaburan. Kelima, pengurusan kredit dan hutang. Keenam, pengurusan risiko, pelindungan dan insurans. KPM yakin pelajar dapat mempelajari asas pengurusan kewangan yang boleh dipraktikan dalam kehidupan seharian. Pendekatan itu secara tidak langsung akan melahirkan pelajar yang celik kewangan dan mendidik mereka daripada terdedah kepada masalah kewangan yang serius pada masa akan datang. Sebanyak 6 daripada 37 inisiatif dikenal pasti Pasukan Petugas Kebangsaan Pemudah Cara Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS sebagai industri pemudah IPTS dijangka selesai pada hujung tahun ini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata pasukan itu bertindak mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi IPTS. Dua pula adalah melaksanakan program penjana KPT Camp IPTS berbentuk reskilling dan upskilling disasarkan kepada graduan IPTS yang belum mendapat pekerjaan selepas bergraduate. Pihak IPTS diberi tanggungjawab untuk mengendalikan latihan dan kerjasama dengan pihak industri bagi menawarkan pekerjaan kepada peserta sebaik saja mereka menamatkan kursus. Jelas beliau, 89 program dengan nilai 18.8 juta ringgit diluluskan kepada 16 IPTS yang mengemukakan permohonan sehingga 25 Oktober lalu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang ingin tahu langkah diambil bagi memastikan kelangsungan IPTS yang kebanyakannya dilaporkan memerlukan bantuan untuk beroperasi dalam tempoh 12 hingga 18 bulan kerana pelaksanaan SOP COVID-19. Bencana kepada 3 tahap mengikut skala kejadian dan Melihat betapa perlunya setiap murid untuk menguasai kemahiran 3M sebelum masuk ke sekolah menengah menjadi cetusan idea dalam kalangan guru dan pentadbir sekolah kebangsaan seberang ramai di Kuala Perlis untuk mengadakan program literasi kemilau khusus bagi menarik minat membaca dan menulis murid. Namun siapa sangka kejayaan program itu meletakkan nama sekolah terbabit di peringkat antarabangsa menerusi acara pendidikan T4 World Education Week 2021. Kemahiran 3M merupakan kemahiran membaca, menulis serta mengira yang menjadi antara hala tuju pendidikan prasekolah negara dengan menyasarkan kemahiran itu berada pada tahap sepatutnya sebelum melangkah ke tahap seterusnya.
Difahamkan SK Seberang Ramai menjadi satu-satunya sekolah rendah di negara ini yang terpilih bersama 99 buah sekolah lain di seluruh dunia dalam acara pendidikan itu. Program yang diadakan bagi meningkatkan keupayaan pelajar menguasai 3M itu dilancarkan dengan kerjasama murid, ibu bapa serta komuniti setempat. Kita mengambil inisiatif untuk mengadakan program ini agar bila murid-murid sekolah rendah ini bila pergi ke sekolah menengah mereka telah menguasai kemahiran 3M tersebut. Inilah antara inisiatif kita dan alhamdulillah kita lancarkan program ini pada tahun lepas dan kita nampaklah kemajuan murid-murid dari aspek membaca, menulis dan juga mengira. Program literasi Kemilau itu melibatkan penyertaan keseluruhan 575 orang murid dari prasekolah hingga ke tahun 6 sekolah itu. Antara lain, kumpulan guru di sekolah berkenaan telah menghasilkan buku khas yang dinamakan Vocab is King bagi menggalakkan murid menguasai kemahiran berbahasa Inggeris. Keberkesanan yang membawa pihak sekolah mengambil inisiatif untuk memperluaskan skop literasi kepada bahasa Melayu dan Arab. Melihat acara pendidikan antarabangsa sebagai platform memperkenalkan sekolah di mata dunia, Zubair berkata pihak sekolah kini berada dalam perancangan untuk menyertai satu lagi pertandingan seumpamanya pada tahun hadapan. Kita dah mendaftar untuk kita menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa juga, insyaAllah pada tahun depan. Dan ini ia berunsurkan pertandingan, bukan penyertaan macam tahun ini. Dan ada hadiah lah kalau kita ada tempat, insyaAllah. Itu perancangan jangka masa panjang. Pada sesi pembentangan yang berlangsung secara digital pada awal bulan ini, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah kebolehan literasi murid perlu ditingkatkan melalui pelbagai kaedah dan pendekatan. Baginda turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai di atas usahanya menutup jurang literasi dengan menggabungkan pihak sekolah dan komuniti setempat secara bersama. Dalam tempoh 5 hari yang lalu, kadar kebolehjangkitan COVID-19 menunjukkan tren peningkatan. Keadaan ini berlaku selepas lebih 2 minggu kerajaan memberi kebenaran rentas negeri. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, nilai RT pada jangkaan mengikut kes harian untuk seluruh negara ialah 0.91 semalam. Nilai itu melonjak berbanding 0.86 pada 21 Oktober kepada 0.89 Isnin lalu. Selain itu, data dikongsi Dr. Nur Hisham di Facebook menunjukkan 6 negeri dan wilayah mencatatkan nilai RT melebihi purata kebangsaan semalam dengan 2 daripadanya melebihi 1.0. RT tertinggi dicatatkan oleh Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan dengan masing-masing 1.02. Bagaimanapun, portal COVID Now menunjukkan jumlah kes harian COVID-19 dan kemasukan ke hospital serta jumlah pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan dan kemasukan ke unit rawatan rapi ICU secara purata masih mencatatkan tren penurunan. Kadar penggunaan katil bagi pesakit COVID-19 di seluruh negara ketika ini 68.8%, namun 10 negeri dan wilayah masih mencatat kadar kemasukan ke hospital melebihi 70%. Antaranya Kelantan yang mencatat kadar penggunaan katil sebanyak 83.8% dengan kadar kemasukan pesakit harian berjumlah 128, manakala Johor mencatat 71.4% dengan kadar kemasukan pesakit harian berjumlah 152.
Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dilantik sebagai naib presiden bagi Persidangan Kesihatan Sedunia WHA ke-75 yang akan berlangsung pada 22 hingga 28 Mei tahun depan di Geneva, Switzerland. Mengumumkan perkara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pelantikan Khairy Jamaluddin dibuat secara sebulat suara dalam mesyuarat jawatan kuasa serantau bagi Pasifik Barat ke-72 WPRCM Pertubuhan Kesihatan Sedunia di Himeji, Jepun. Menurut beliau lagi, pemilihan Khairy adalah sebagai pengiktirafan terhadap peranan aktif yang dimainkan Malaysia dalam platform kesihatan sedunia. WHA adalah badan pembuat keputusan tertinggi untuk pertubuhan kesihatan sedunia WHO dan dianggotai oleh 194 negara. Malaysia dalam pada itu turut menjalankan tugas dalam lembaga eksekutif WHO bermula tahun ini hingga 2024. Panel Penasihat bagi Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat menyokong penggunaan vaksin Pfizer bagi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun. Keputusan itu dicapai semua panel FDA dengan satu menolak bahawa penggunaan vaksin itu membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. FDA dalam pada itu dijangka akan membuat keputusan dalam minggu ini dan jika mendapat kelulusan FDA, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC pula akan mempertimbangkan sama ada akan mencadangkan suntikan itu bagi kanak-kanak serta had umur yang boleh menerima suntikan itu. Dos yang dicadangkan adalah 1/3 daripada suntikan yang diberikan kepada individu berusia 12 tahun dan ke atas. Kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Maksudnya, lebih baik bersahabat dengan orang baik seorang daripada dengan orang jahat sekawan. Masa terluang ketika menunggu keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM baru-baru ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Seorang pemuda di Beruas, Perak mengambil keputusan untuk serius dalam ternakan ayam piru atau ayam Belanda selepas menyedari potensi luas pasarannya. Beginilah keadaan apabila ratusan ayam piru yang diternak Ferus Edrus Murad 20 tahun dilepaskan dari reban pada awal pagi. Kesemuanya ditempatkan di 3 buah reban yang dibina di sekitar rumahnya yang terletak tidak jauh dari Pekan Beruas. Sejak memulakan usaha ternak pada awal Jun lalu, dia yang dibantu ibu bapanya kini memiliki kira-kira 500 ekor ayam piru pelbagai peringkat. Penjagaan, kita akan jaga dia secara rapi lah semasa dia kecil. Berumur seminggu, lebih kurang adalah seminggu, 2 minggu macam tu kita akan jaga secara teliti sebab ayam ni memang mudah sangat dapat sakit. Dari segi penjagaan kita akan membersihkan reban. Terdapat beberapa baka ayam piru yang diternak, antaranya jenis Bourbon Red, Black Spanish dan Royal Palm. Menurut Ferus, ayam piru mengambil masa antara 6 hingga 7 bulan untuk matang sebelum boleh dipasarkan. Seekor ayam piru jantan matang boleh mencecah berat antara 5 hingga 6 kilogram dan boleh dijual sekitar RM27 sekilogram. Manakala seekor ayam piru betina matang pula akan dijual pada harga RM100 seekor. Selain itu, mereka turut menjual anak ayam piru RM12 seekor kepada yang berminat untuk menternaknya. Menurutnya lagi, ayam piru mendapat permintaan tinggi ketika musim perayaan seperti Deepavali dan Christmas. Segi sambutan pula, semasa dekat-dekat perayaan Deepavali dan hari Natal ni, memang akan ada sambutan lah sebanyak. Untuk hari Deepavali kita akan keluarkan sebanyak dalam 100 ekor ayam. Dan kemudian untuk hari Natal pula kita akan keluarkan sebanyak 300 ekor ayam piru ini.
Menariknya, selain diberi makan dedak, ayam piru turut meragut rumput yang terdapat di sekeliling rumah. Ini secara tidak langsung katanya dapat menjimatkan kos makanan ternakan itu. Melangkah ke hadapan, pemuda itu berharap dapat mengembangkan lagi usahanya, termasuk projek penetasan telur. Sasarannya bagi membekalkan anak ayam piru di sekitar daerah Manjung serta negeri Perak. Dah ada bela, dah tahu ada market semua tu, kita akan improve lagi lah untuk rancangan seterusnya. Dan satu lagi, kita nak buat satu benda ni, kita jangan takut. Daging ayam piru dikatakan rendah kolesterol dan mempunyai khasiat yang lain. Justru tidak mustahil kelak ayam piru menjadi antara makanan pilihan rakyat Malaysia yang mengutamakan kesihatan. Isikan masa dengan kerja berfaedah, jangan bazirkan masa dan rancang masa depan. Itu antara objektif dan keprihatinan seorang pemilik pusat membasuh kereta dalam melahirkan anak-anak muda yang berilmu dan berkemahiran. Beginilah sesi pembelajaran di sebuah pusat mencuci kereta di Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Mungkin nampak mudah sekadar membasuh sebuah kereta, namun jika diperhalusi, ia sesuatu bidang kerja yang memerlukan kemahiran. Dan yang lebih penting, etika dan disiplin sewaktu bekerja memastikan hasil yang memuaskan hati pelanggan. Dia dengan budak-budak ni, dia kena bagi betul-betul dia orang faham dulu. Tengok dan tunjuk kat dia orang dia punya hasil kerja. Bagi yang hadir tanpa pengetahuan asas, mereka memerlukan tempoh seminggu dan akan mengikuti pembelajaran selama 6 bulan untuk semua latihan perincian. Dan yang memiliki kemahiran, kebolehan mereka akan digilap dalam latihan yang mengambil masa 1 hingga 3 bulan. Antara pembelajarannya merangkumi cuci premium, nanomist dan sanitizer, melilin atau melicinkan badan kenderaan, mengilat dan salutan seramik serta perincian badan dan dalaman kenderaan. Saya dapat pelajari cara membasuh kereta, cara berdisiplin dalam kerja dalam usia yang muda. Walaupun saya belum habis sekolah, tapi saya dapat menimba ilmu tentang basuh kereta. Dan bila saya dah habis PM nanti, bila saya nak bekerja, saya akan jadi orang yang dah berpengalaman. Kira otai dah dalam bidang car wash ni. Banyak ni belajar buat water wax, nanomix. Belajar pasal kereta banyak agak, pasal polish. Cabar agak lah. Sebab nak kena jaga kereta customer semua. Bagi pemilik pusat membasuh kereta Auto Spa, inilah ruang dan peluang yang disediakan buat remaja yang ingin menceburi bidang berkenaan. Memang satu kerjaya yang menjanjikan masa depan cerah, berbekalkan minat, kesungguhan dan semangat untuk berdaya saing. Jadi apabila kita dah buka satu perniagaan ni yang lebih kurang 2 tahun ni, jadi permintaan agak tinggi dan juga kita menjemput ataupun memanggil anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang tiada aktiviti. Yang tiada aktiviti waktu PKP ini ataupun waktu cuti sekolah untuk sama-sama belajar dalam bidang auto detailing ataupun cuci kereta. Kelaporan sukan, pelari menara negara So Wai Ching cemerlang apabila berjaya bergelar juara saingan Empire State Building Run-Up. Latihan sebulan di Eropah nyata berbaloi dan misi Wai Ching untuk menaluki bangunan setinggi 86 tingkat itu berjaya menjadi kenyataan. Selepas sesi latihan khas di Eropah dengan menyertai beberapa kejohanan di Jerman dan meneruskan persiapan intensif di Dubai, usaha keras Wai Ching akhirnya berhasil dengan menjuarai Empire State Building Run-Up. Dia paling awal tiba di puncak bangunan menamatkan aksi dengan catatan 10 minit dan 46 saat. Lebih manis memperbaiki catatan 11 minit dan 13 saat yang dicatatnya ketika menduduki tempat kedua pada 2019. Paling membanggakan apabila nama Malaysia dilaungkan pada sesi penyampaian hadiah. Just finished my race at the Empire State Building Run-Up, 43rd edition, and happy to win the race. Although the time wasn't that good, but
improved 32nd from 2 years ago. I got second 2 years ago. Now I got first. Happy with the win, and I gave my best. I'm going to come back again next year to defend the title and improve my time. Beberapa lagi kejohanan larian menara akan disertai Wai Ching sekitar Amerika Syarikat, antaranya di Michigan dan Chicago. Dua faktor yang merisaukan pengendali skuad bola sepak bawah 22 tahun negara Brad Maloney menjelang aksi kedua kelayakan Piala Asia bawah 23 menentang Mongolia esok. Selain kelebihan Mongolia selaku tuan rumah, beraksi di padang rumput tiruan memang sesuatu yang sukar. Meskipun berjaya menewaskan Laos pada perlawanan pertama 2 hari lalu, kelajuan bola serta lantunan bola yang sukar dibaca sememangnya menjejaskan rentak skuad negara. Apatah lagi, Laos menerapkan permainan bertahan yang memaksa pasukan kebangsaan bekerja keras sebelum berjaya menjaringkan gol tunggal kemenangan. Esok, skuad negara sekali lagi berdepan situasi sama. Kali ini dilihat lebih mencabar berdepan tuan rumah Mongolia dengan perwatakan agresif yang pasti selesa beraksi di laman sendiri. Dan sudah dibuktikan apabila berjaya mengikat pasukan pilihan Thailand satu sama pada aksi pembukaan kumpulan J. Apa yang pasti kelibat penyerang kelab Belgium KV Kojic, Lukman Hakim Syamsuddin sekali lagi menjadi harapan skuad kebangsaan. Namun Lukman tidak harus dibiarkan kesorangan. Di sinilah pengalaman bersama skuad senior yang dimiliki ketua pasukan Mukhairi Ajmal Mahadi, Hakimi Abdullah dan Quentin Cheng amat diperlukan. Selepas masing-masing mengharungi satu perlawanan, saingan nyata masih terbuka untuk setiap pasukan mara ke pusingan akhir di Uzbekistan tahun depan. Namun Malaysia memiliki kelebihan sekiranya menewaskan Mongolia esok dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Thailand pada aksi terakhir kumpulan Sabtu ini. Hanya juara kumpulan dan pasukan kedua dari 11 kumpulan akan melayakkan diri. Pit stop jentera F1 pada graviti kosong mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Halifah Ghani. Salam hormat dan Assalamualaikum.